Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna wa 'allimna. Hari ini sebenarnya kita akan bincangkan apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Cuma hari itu kita tak sempat habiskan perbincangan. Ini babul wudu min luhumil ibil. Perbincangan tentangnya kita tak sempat habiskan. Ini bab ni. Mudah-mudahan dah dapat nota ni. Nota ni rasanya kita dah bagi dulu. Sebab belum habis lagi perbincangan tentangnya. Supaya tidak nampak tergantung, saya baca sekali lagi. Ulangi lagi, walaupun kita telah baca dah dalam perbincangan yang lalu, terutamanya untuk yang baru hadir pada hari ini, supaya tidak nampak tergantung perbincangan itu. Baiklah, ini adalah bab yang ke-60 dalam Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi. Bab ma ja'a fil wudu min luhumil ibil. Bab berwudu kerana daging unta, yakni memakan daging. Hadis ke-81. Wa bihi qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abdullah bin Abdullah Ar-Razi an Abdurrahman bin Abi Layla an al-Bara' bin Azib qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير. قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحجاج بن أرطاط فأخطأ فيه، وقال فيه عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم سفيان الثوري وأهل الكوفة. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hukum berwudu kerana makan daging unta. Baginda menjawab, berwuduklah kerananya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang hukum berwudu kerana makan daging kambing. Baginda menjawab, janganlah kamu berwudu kerananya. Ini tempat yang saya tanda yang kita berhenti hari itu. Maknanya yang sebelum ini kita dah bincangkan. Berkata Abu Isa, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir bin Samurah dan Usaid bin Hudair. Abu Isa berkata lagi, Al-Hajjaj bin Artat telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Abdullah, daripada Abdurrahman bin Abi Layla, daripada Usaid bin Hudair. Tetapi yang betul adalah hadis Abdurrahman bin Abi Layla daripada Al-Bara' bin Azib.
Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Ubaidah Ad-Dabbi meriwayatkan daripada Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, daripada Abdurrahman bin Abi Layla, daripada Dzil Ghurrah Al-Juhani. Hamad bin Salamah meriwayatkan hadis ini daripada Al-Hajjaj bin Ardat, tetapi dia tersalah dalam meriwayatkannya. Dikatanya daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Layla, daripada ayahnya, daripada Usaid bin Hudayr. Sedangkan yang betul adalah daripada Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, daripada Abdurrahman bin Abi Layla, daripada Al-Bara bin Azib. Itu komentar yang dibuat oleh Imam Tirmizi selepas mengemukakan hadis di bawah bab ini. Hadis di bawah bab 60. Hadisnya ialah hadis 81. Jadi yang lain-lain qala daripada sini, ini hadis dengan sanad dan matannya. Kemudian seterusnya qala wa fil bab an Jabir dan seterusnya ini adalah komentar yang dibuat oleh Imam Tirmizi terhadap hadis ini. Terhadap hadis ini dan yang berkait dengan tajuk bab ini. Kita telah bincangkan banyak dah, dan saya rasa tak perlu ulang. Mana-mana yang tak sempat tu tengok semula lah. Tengok semula apa ni rakaman ada. Tengoklah perbincangan situ. Kita tidak nak ulang lagi ya. Tidak nak ulang lagi. Hari ini kita akan bincangkan tempat kita berhenti hari itu. Iaitu di sini. Di sini. Berkata Abu Isa. Tetapi mungkin juga elok kalau kita ulangi sedikit perbincangan di sini. Perbincangan yang terakhir ni supaya nampak sedikit apakah yang dibincangkan oleh ulama tentang hadis ini. Ini kita tengok di sinilah nota 722 ya, 722. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hukum berwudu kerana makan daging unta. Baginda menjawab, berwuduklah kerananya. Lepas tu orang tanya tentang hukum berwuduk kerana makan daging kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak perlu berwuduk kerananya. Jangan kamu berwuduk kerananya. Jangan kamu berwuduk. Maknanya tak perlu kamu berwuduk. Jadi di sini kita nak bincang supaya nampak apa yang kita bincang tentang hadis ini. Kalau tidak mungkin tergantunglah tak nampak. Terutamanya kalau yang baru hadir hari ini, yang sebelum ni tak hadir, tak tahu apalah. Tak tahu ujung pangkalnya. Jadi sebab itu saya rasa elok kalau kita ulang semula. Yang sudah ikuti itu lebih mengingatkannya lagi insya-Allah. Jadi daripada nota 722 ni. Jadi pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terdapat dalil yang menunjukkan memakan daging unta itu membatalkan wuduk. Jadi ini bagi orang yang mengatakan wuduk terbatal. Kalau orang yang sudah ada wuduk, dia makan daging unta, terbatal wuduknya. Nak sembahyang kena berwuduk semula. Inilah dalilnya. Orang yang tak terima tu dia adalah cara memahami hadis ini. Imam Nawawi berkata, para ulama berbeza pendapat tentang makan daging unta. Kebanyakan mereka berpendapat ia tidak membatalkan wuduk. Antara orang yang berpendapat demikian ialah keempat-empat orang khulafa ar-Rashidun. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Abu Darda, Abu Talha, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah dan jumhur tabi'in. Malik,
Abu Hanifah, Syafi'i dan anak-anak buah mereka juga berpendapat begitu. Maknanya bagi mereka ni makan daging unta tak batal wudu. Kalau ada wudu tak batal dengan sebab lain, makan daging unta tidak membatalkannya. Seseorang itu boleh terus bersembahyang atau melakukan sesuatu yang disyaratkan berwudu. Bolehlah. Maknanya pendapat jumhur begitu. Pendapat jumhur begitu. Kalau kita tengok di sini, sahabat besar, sahabat utama Khulafaur Rasyidun itu pun berpendapat begitu. Tapi kalau kita tengok cara persembahan Imam Tirmizi, nampaknya tidak sehaluan dengan pendapat jumhur ini. Sebab Imam Tirmizi ini termasuk dalam ahlul hadis, ashabul hadis. Ashabul hadis secara umumnya berpendapat batal wudu. Imam Tirmizi termasuk dalam itu, sebab itu dia banyak komen itu ke arah membatalkan wudu. Dia ambil pendapat pun Imam Ahmad, Imam Ishaq, itu yang dikemukakan. Orang lain tu sikit ya di ujungnya. Padahal kalau kita kaji secara lebih mendalam, memang jumhur ulama daripada zaman sahabat sampai hari ini, iaitu majoritinya mengatakan tidak batal. Mungkin kita kata apa kena-mengenanya dengan kita hari ini di Malaysia ni, orang tak makan daging unta, tak makan daging unta. Tetapi zaman sekarang ni sebenarnya kita duduk di mana-mana pun, terutamanya di negara-negara maju, kita boleh dapat daging unta tu dengan senang. Supermarket ada. Nak beli, nak makan boleh. Maka perlulah kita mengetahui hukumnya. Dalam perkara ini sebenarnya ada khilaf. Daripada situ kita dapat tahu bahawa Imam Tirmizi ini sebenarnya tak benar, tak tepat orang yang mengatakan dia ni bermazhab Syafi'i dan sebagainya. Sebab kalau Syafi'i, sebagaimana di sini kita tengok ni, Syafi'i berpendapat tak batal. Sedangkan Imam Tirmizi lebih cenderung mengatakan batal. Seperti ashabul hadis yang lain. Jadi Imam Tirmizi itu termasuk mazhab apa? Mazhab ahlul hadis. Begitulah. Mazhab ahlul hadis ni, misalnya dalam bab ni, kebanyakan mereka, bacalah kitab mana pun, menyebutkan mereka lebih cenderung kepada terbatalnya wudu. Dan hadis yang menyatakan terbatal wudu ni tidak mansuh bagi mereka. Tidak mansuh. Jumhur ulama yang tak pakai itu dia kata sama ada mansuh atau ia tidak memberi makna wajib. Tak mestilah. Elok saja kalau kita berwudu. Kalau kita tak berwudu pun tak mengapa. Tak mengapa. Kalau kita tanya kenapa daging unta tu sampai kena berwudu, maka itu kena bincang dari sudut hikmahnya lah. Dari sudut hikmahnya. Tak apa, kita akan tengok dulu. Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Yahya bin Yahya, Abu Bakar Ibnul Munzir dan Ibnu Khuzaimah pula berpendapat ia membatalkan wudu. Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi telah memilih pendapat ini. Baihaqi padahal dia tu Syafi'i, tapi dalam masalah ni tidak, dia pilih pendapat yang mengatakan batal wudu. Begitu juga Imam Ahmad, Ishaq, Yahya bin Yahya, Ibnul Munzir, Ibnu Khuzaimah, ini semua tokoh-tokoh hadis. Disebutkan bahawa itu juga pendapat ashabul hadis secara mutlak. Mana ada juga disebut bahawa inilah pendapat ashabul hadis secara mutlak. Maknanya secara umumnya kalau tanya ashabul hadis, mereka akan kata begitu. Sekumpulan sahabat juga disebutkan berpendapat demikian. Ini tersebut di dalam syarah Imam Nawawi, syarah Muslim. Imam Nawawi sebut ashabul hadis ni. Sebab itu kita tengok kecenderungan Imam Tirmizi itu ke situ juga, sebab dia juga ashabul hadis.
Hujah mereka ialah hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Muslim. Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh berkata, ada dua hadis sahih diriwayatkan daripada Nabi SAW berhubung dengan perkara ini. Hadis Jabir, bukan Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah, dan hadis Bara. Inilah dua hadis yang sahih dalam bab ni. Banyak lagi ada riwayat yang lain tapi tidak diperakui sebagai sahih oleh imam-imam hadis. Imam An-Nawawi berpendapat mazhab kedua ini lebih kuat di sudut dalilnya, walaupun jumhur ulama menyalahinya. Imam Nawawi pun sebut mazhab kedua, yang ini mengatakan batal wuduk kerana makan daging unta itu kuat dari sudut dalilnya. Walaupun dia pun seperti kita sebutkan tadi, mengetahui bahawa jumhur ulama tidak berpendapat begitu. Imam An-Nawawi hanya menyebutkan nama-nama para sahabat yang berpendapat wuduk tidak terbatal dengan memakan daging unta. Nama-nama sahabat yang berpendapat wuduk tidak terbatal, wuduk terbatal kerananya langsung tidak disebut beliau. Kalau kita perhatikan daripada nukilan daripada Imam Nawawi itu, dia tak ada sebut langsung. Maknanya kecenderungan dia kira-kiranya kepada mazhab jumhur lah. Walaupun dia kata dalil dia kuat juga, kecenderungannya ke situ, sebab itu dia sebut. Itu cara kita nak faham pendapat seseorang ulama di dalam kitab mereka. Kalau yang dia sebut ramai itu maknanya dia lebih cenderung ke situ lah. Itu salah satu tandanya. Macam Imam Nawawi, dia sebut yang mengatakan tak batal. Yang mengatakan batal dia tak sebut sahabat-sahabat tu. Maknanya kecenderungan dia kepada pendapat jumhur. Macam Imam Tirmizi, kecenderungannya kepada pendapat ashabul hadis. Sebab dia tu memang ashabul hadis pun termasuk dalam ashabul hadis. Dan dia kemukakan banyak pendapat yang menyokong ke arah tu. Itu cara kita nak tahu seseorang pengarang kitab hadis itu ke mana kecenderungannya. Antara sahabat Nabi SAW yang berpendapat wuduk terbatal dengan sebab makan daging unta ialah Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, Abu Musa, Abu Talha, Abu Hurairah, Jabir dan Aisyah radhiyallahu anhu. Ini antara sahabat. Maknanya sahabat yang hebat-hebat jugalah. Bukan seorang dua, ramai juga yang berpendapat batal. Pendapat Abu Thawr, Abu Khaythamah dan Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya juga sama dengan pendapat Ahmad dan Ishaq. Maknanya pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya juga mengatakan batal wuduk. Cuma yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i ini qaul jadidnya. Dalam banyak kes, banyak perkara, qaul jadid lah yang diterjihkan. Tetapi kita perlu tahu bahawa qaul qadim Imam Syafi'i juga sama dengan pendapat ashabul hadis ini. Sebenarnya dalam mazhab Hambali sendiri terdapat banyak perincian berhubung dengan perkara ini. Pendapat secara umum tadi seperti yang kita kemukakan tadilah. Tapi kalau kita pergi kepada mazhab Hambali, satu mazhab yang besar dan banyak tokoh-tokohnya, kitab-kitabnya banyak, ulama-ulamanya pun ramai, dia ada kaedah yang rapi dan kemas, maka kita boleh mengetahui perbezaan pendapat di antara sesama mereka juga. Bahawa mereka tidak sependapat juga dalam masalah ini. Ada banyak pecahan pendapat itu. Seperti saya kemukakan di sini. Satu, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad, wuduk terbatal dengan sebab makan daging unta. Ini yang masyhur. Inilah yang terpakai dalam mazhabnya. Sama ada seseorang itu tahu tentang hukumnya atau tidak tahu.
sama ada daging yang dimakan itu mentah atau telah dimasak. Dan sama ada ia mengetahui ada hadis tentangnya atau tidak. Tak kira tahu ke tak tahu ke, batal. Makan yang telah dimasak ke atau yang mentah, batal semua. Tahu ke hukum dia atau tidak tahu, tak kira, batal. Tahu ke ada hadis atau tidak, tak tahu ada hadis yang menyebutkan seperti yang kita baca hari ini, tak kira, batal. Itu mazhab Ahmad. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad. Yang kedua, menurut pendapat Ahmad yang kedua, memakan daging unta yang mentah sahaja membatalkan. Memakan dagingnya yang telah dimasak tidak membatalkan. Sebab ada hadis-hadis sebelum ni kita telah bincangkan bahawa terbatalnya wudu kerana memakan sesuatu yang dimasak itu sudah pun mansukh. Jadi dengan sebab itu makan daging unta yang dimasak juga tidak membatalkan wudu sebab itu sudah mansukh. Tetapi kalau makan yang mentah, batal. Ini pendapat kedua Imam Ahmad. Pendapat ketiga Ahmad ialah memakan daging unta tidak membatalkan secara mutlak. Ini pendapat yang ketiga. Seperti pendapat jumhur ulama. Tak batal langsung. Ikutlah macam mana pun, tak batal. Tetapi ini bukan pendapat yang masyhur dan yang dipakai oleh umum orang-orang yang bermazhab Ahmad. Inilah pendapat yang dipilih Yusuf Al-Jauzi dan Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah berpendapat tidak batal. Walaupun dia bermazhab Ahmad, tapi dia pilih pendapat Ahmad yang ini, yang ketiga ni. Imam Ahmad ada beberapa pendapatnya dalam masalah ini. Kerana itu pengikut-pengikutnya berbeza juga dalam menterjihkan ataupun memilih mana-mana pendapatnya. Yang keempat, pendapat keempat yang dinukilkan daripada Ahmad ialah jika seseorang tahu hukumnya maka membatalkan. Kalau tahu. Jika tidak tahu maka tidak membatalkan. Inilah pendapatnya yang dipilih Al-Khallal dan lain-lain. Anak muridnya ada yang memilih pendapat ini. Yang kelima, tokoh-tokoh dalam mazhab Hambali juga berbeza pendapat tentang memakan bahagian anggota unta yang lain selain yang disebut sebagai daging. Sebab dalam hadis disebut daging unta. Tajuknya pun daging unta. Jadi selain yang disebut sebagai daging, adakah membatalkan juga? Ada khilaf pula di situ. Seperti bunggulnya, lemaknya, hatinya, limpanya, perutnya dan lain-lain. Itu orang tak sebut sebagai daging. Orang sebut hati. Cuma hati apa? Hati unta. Ini apa? Limpa. Orang tak sebut daging. Perut. Lemak. Orang sebut begitu. Adakah membatalkan wudu atau tidak? Menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab, ini mazhab Ahmad, tidak membatalkan. Yang lain-lain selain daging, tidak membatalkan. Kerana semua yang tersebut itu terkeluar daripada lafaz nas. Kerana lafaz hadis ialah daging yang disebut. Jadi yang lain itu tak termasuk. Yang mana tak termasuk tu tidak terlibatlah hukumnya pun. Menurut pendapat yang tidak masyhur pula, membatalkan juga. Yang keenam, sekumpulan besar ulama mazhab Hambali berpendapat minum susu unta atau menghirup sup daging unta tidak membatalkan wudu. Kerana hadis-hadis hanya menyebutkan tentang daging sahaja. Maka hukum hanya terhad setakat yang tersebut di dalam nas sahaja. Sebab itu saya dah sebut beberapa kali bahawa kalau dalam imam-imam empat mazhab ni, yang paling berpegang dengan zahir dan paling dekat dengan mazhab zahiri ialah Ahmad. Imam Ahmad. Imam Ahmad
pegang dengan zahir banyak. Sedangkan menurut apa yang dinukilkan daripada Imam Ahmad, meminum susu unta juga membatalkan. Jadi semua ni, kalau nak tengok sendirilah perbincangan ini, di manakah sumber tempat ambilan saya, tengok untuk semua perbezaan pendapat yang dikemukakan di atas, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ni yang dikeluarkan oleh negara Kuwait. Jilid 43, berpuluh jilid kitab ni. Ini ensiklopedia fiqh yang dikeluarkan oleh kerajaan Kuwait. Dalam tu ada sebut semua yang saya sebut ini. Perincian ini. Bukan dalam semua kitab tersebut ni. Bukan dalam semua kitab ada ni. Dalam setengah-setengah kitab saja. Kalau kita tengok di sini, nampaknya ittirab juga, tak tetap juga pendapat Imam Ahmad itu dalam perkara ini. Walaupun yang masyhurnya memanglah seperti yang Imam Tirmizi sebutlah, terbatal wuduk mengikut Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Tetapi kalau kita perhatikan perincian dalam mazhabnya, maka banyak sekali ada perbezaan lagi di situ. Pendapat Imam Ahmad sendiri pun ada beberapa dalam masalah ini. Cuma ulama-ulama dalam mazhabnya ada yang pilih pendapat itu, ada yang pilih pendapat ini. Seperti mana dalam mazhab-mazhab lain juga, pengikut-pengikut imam mazhab itu, kalau imamnya ada beberapa pendapat, akan pilih pendapat ini, ada yang akan pilih pendapat itu, berbeza-beza lah. Begitu juga dengan mazhab Ahmad. Sama saja, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan sebagainya. Begitulah keadaannya. Jadi ini saya rasa perlu kita ketahui. Tetapi kalau mengikut pendapat jumhur ulama, bagi saya sendirilah secara peribadi, saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama lah. Sebab kalau kita tengok, Imam Ahmad sendiri pun nampak tak tetap banyak. Tak tetap. Dalam mazhab dia pun banyak ada perinciannya. Tapi kalau mengikut jumhur ulama, jelas tak batal, habis cerita. Paling-paling tinggi pun kalau kita tidak kata hadis-hadis ini, hadis-hadis di bawah bab ini, hadis 81 dan sebagainya, kalau paling tinggi kalau kita tidak kata ia mansukh pun, ia hanya menunjukkan istihbab. Jadi arahan Nabi itu semata-mata untuk menganjurkan kepada yang terbaik, yang lebih baik, yang lebih elok. Itu saja. Bukan sebagai wajib. Sehingga kita menganggap memang betul-betul membatalkan wuduk. Tidak. Tidak sampai begitu. Kalau kita tidak nak kata hadis-hadis ini mansukh. Bagi ulama-ulama yang mengatakan ia mansukh, selesailah. Memang dia tak guna langsung lah. Tak ada lah elok pun dengan maksud elok, molek. Kalau kita berwuduk itu pun tak ada. Tak ada molek dah. Biasa saja. Seperti yang lain-lain. Jangan kamu berwuduk kerananya. Kalau makan daging kambing, orang tanya macam mana? Kerana wuduk kamu tidak terbatal dengan sebab memakannya. Larangan Nabi SAW daripada berwuduk setelah memakan daging kambing ini tidaklah memberi arti haram atau tidak harus. Jangan berwuduk, bukan makna haram. Tidak semestinya apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Begitu juga Allah di dalam Al-Quran tak semestinya memberi makna haram atau tidak harus. Ini dibincangkan di dalam usul fiqh lah. Macam mana kita nak tahu larangan ini tidak memberi makna haram atau tidak memberi makna tidak harus. Bahkan ia hanya menyatakan tidak wajib berwuduk kerananya sahaja, itu saja. Buktinya kita tengok, dia kena tengok dalil-dalil lain, atau kita tengok larangan itu selepas ada kebenaran dan sebagainya. Banyaklah perincian dia tu. Buktinya ialah hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam
qala in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda. Bermaksud sesungguhnya ada seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah saya perlu berwudu kerana memakan daging kambing? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpulang kepadamu. Berwudu pun boleh, tidak berwudu pun boleh juga. Jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jelas memberi pilihan kepada lelaki yang bertanya sama ada mahu berwudu ataupun tidak. Jadi kerana itu kita tak boleh kata larangan di dalam hadis 81 ini memberi makna haram atau tidak harus. Sebab kita tengok pada hadis lain, Nabi bagi pilihan. Maknanya dari segi harus tu boleh nak berwudu pun boleh juga. Tapi tidaklah sebagai wajib. Wajib tu sudah tidak ada lagi. Kalau kita terima pendapat setengah ulama yang mengatakan pernah di suatu ketika berwudu itu wajib, maka itu satu ketika hukum wajib itu telah mansukh. Yang tinggalnya hukum harus atau paling tinggi pun elok sahaja. Itu saja. Dari segi wajib sudah tak ada. Kalau kita terima pendapat itulah. Kata Ibnul Arabi, hadis yang diperintah berwudu kerana makan daging unta ini sahih, zahir, ada jelas, dan masyhur. Bagiku tidak kuat pendapat yang mengatakan tidak perlu berwudu kerana memakannya. Ini tokoh hadis lah, Ibnul Arabi. Walaupun dia bermazhab Malik, seperti kita tahu dah tadi, Imam Malik berpendapat tidak batal. Tetapi Ibnul Arabi yang pengikut Imam Malik, Al-Maliki, dalam bab ini tidak. Ini menunjukkan ulama-ulama kalau dia kuat dalam bidang hadis, banyaklah pendapat dia tidak terikat dengan imam dia sendiri kalau dia terkenal sebagai pengikut mana-mana mazhab sekalipun. Sama ada dia Maliki ke Syafi'i ke atau lain-lain. Sebagaimana kita tengok tadi Ibnu Khuzaimah dan lain-lain yang disebut sebagai Syafi'i, dia pun kata kuat hadis itu. Dan dia pakai hadis itu. Ibnu Khuzaimah pula berkata, ini Ibnu Khuzaimah, tidak pernah kami nampak ada khilaf di kalangan ahlul hadis tentang kesahihan hadis ini di sudut nukilan, yakni di sudut riwayat, kerana perawi-perawinya adil belaka. Itu kata dia. Adil belaka. Tak ada khilaf di kalangan ulama hadis bahawa hadis ini sahih. Hadis yang kita baca hari ini, 81 ni hadis sahih. Cumanya tidak semesti hadis sahih itu dipakai oleh semua orang. Tak semestinya. Itu berdasarkan ijtihad lah. Macam kita tengok. Ada dalam hadis sahih, baca Fatihah. Dan dianggap oleh ramai ulama sebagai rukun. Tapi bukan semua terima. Padahal hadis itu sahih. Adalah cara masing-masing kenapa mereka tidak terima. Misalnya Imam Abu Hanifah, dia tidak terima sebagai rukun. Paling tinggi pun itu sebagai wajib saja. Maknanya sembahyang boleh sah, masih boleh sah lagi. Walaupun satu kesalahan telah dilakukan. Gitulah. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnul Jarud dan Ibnu Khuzaimah. Habislah di situ. Itulah yang kita telah bincangkan sebelum ini. Saya ulang sekali lagi supaya nampak masalah tu. Kalau kita mulakan daripada sini, mungkin tak berapa jelas lah kepada setengah-setengah daripada kita yang hadir pada hari ini duk cerita tentang apa ni ya. Jadi tak tertanya-tanya begitu. Baiklah. Hari ini kita akan
Mulakan di tempat kita berhenti hari itu. Di sini. Berkata Abu Isa. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir bin Samurah dan Usaid bin Hudayr. Berkata Abu Isa. Siapa Abu Isa ini? Saya nak tanya lah. Kita belajar banyak dah, selalu berjumpa ni. Berkata Abu Isa. Silakan tampil peserta-peserta. Ya, mana? Saya nak Imam Tirmizi. Siapa jawab ni? Abdul Basir. Abdul Basir. Daripada mana dah Abdul Basir? Subang mana? Oh, Subang ya, daripada Subang. Imam Tirmizi. Orang lain nak kata macam mana? Saya rasa betul tu, bapa kepada Isa. Bapa Isa tu siapa maksud? Imam At-Tirmizi. Maknanya dia ada anak yang bernama Isa lah, kira-kiranya begitu lah. Kalau pendapat saya, begitulah. Timbul soalan, kita bincang-bincang sikit. Timbul soalan, mungkin kalau ada orang bertanya, kenapa dia cakap begitu, berkata Abu Isa? Macam dia sebut tentang orang lain. Sepatutnya dia kata, saya berpendapat. Bagus jelas. Saya tu oleh Imam Tirmizi lah. Kenapa dia kata? Berkata Abu Isa. Sesoalan ni macam ada orang lain yang kata ni. Bukan dia sendiri. Kalau orang kata begitu, macam mana? Silakan peserta-peserta kita berkongsi hari ini. Yang itu mungkin kunyah dia, gelaran dia. Ya memanglah gelaran. Tetapi nampak macam cerita seseorang berkata begitu. Kalau kita terima Abu Isa tu Imam Tirmizi pun, ada orang lain yang berkata begitu. Bukan Imam Tirmizi. Kalau Imam Tirmizi kata, dia akan kata, saya berkata atau saya berpendapat. Gitu. Apa maknanya dia kata Abu Isa berpendapat? Ini macam murid dia kata begitu. Sekali pandang lah. Atau macam mana kita nak kata ya. Silakan kalau ada pendapat lagi. Ni Mu'adz Arifin ni siapa ni? Saya nampak nama ni, saya Mu'adz Arifin. Saya nak tengok, kita bincang. Kenapa begini? Kenapa dia sebut begini? Siapa sebenarnya yang menyebut, yang berkata Abu Isa? Macam murid dia saja kita kata murid dia. Ataupun yang dalam lugah Arab dia dia tu sebagai qultu. Kenapa dia tak kata begitu? Kalau dia kata begitu, tentu tak ada keliru dah. Orang akan kata itu memang dia lah. Memang Tirmizi pengarang lah. Ini macam orang lain kata. Apa kedudukan yang sebenarnya? Takut-takut yang kata begini ni murid dia. Kalau murid dia siapa? Apa nama murid dia tu? Itu benda yang kita nak berkongsi hari ini. Cuba kita tengok di sini. Ini dah banyak ni, nota yang keberapa? 21 dah ni. Kalau kita tengok nota 1. Saya nak bawa balik peserta-peserta yang tak sempat mengikuti kuliah Jami' Tirmizi ini daripada awal. Cuba tengok ni. Ini nota yang pertama. Kalau dengan sanad saya sampai kepada sini, panjanglah ceritanya. Kalau kita ambil di sini. Qala Umar bin Tabarzad al-Baghdadi. Qala akhbarana al-Syekh Abu al-Fath Abdul Malik ibnu Abi al-Qasim Abdullah ibn Abi Sahal al-Hirawi al-Karukhi. Ni panjang sini cerita ni sampai kepada ni atas ni. Ni sampai kepada akhbarana Abu al-Abbas Muhammad bin Ahmad ibni Mahbub ni sepatutnya ibni Fudail al-Mahbubi al-Marwazi فأقر به الشيخ الثقة الأمين قال أخبرنا أبو عيسى أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة
Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At-Tirmidzi Al-Hafiz qala. Ni. Jadi di bawah ni siapa ni? Inilah murid dia ni. Baik. Di sini kalau sanad saya lah sampai ke sini ni. Nak sampai kepada qala Umar bin Tabarzat. Ini sanad saya kemukakan di sini. Sanad penulis sendiri sampai kepada Syekh Umar bin Tabarzat ini dan seterusnya sampai kepada pengarang kitab Jami' At-Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin, nama Imam Tirmidzi itu sebenarnya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi adalah seperti berikut. Ini saya yang pertama. Daripada guru saya, nombor 2, Mufti Wali Hasan Khan At-Tunki, Syekhul Hadis Jami'atul Ulum Al-Islamiyah, Karachi, Pakistan, dan Mufti besar Pakistan di zamannya. Meninggal dunia pada tahun 1415 Hijrah. Ini saya ambil. Kalau daripada saya. Dan seterusnya, kita pergi, cuba tengok sini. Tengok yang Melayu punya ni, senang sikit. Kita tengok sini. Meriwayatkan kepada kami dengan cara dibaca hadis-hadis Jami' Tirmidzi ini di hadapannya. Dan saya mendengarnya pada bulan Rabiul Awal tahun 482 Hijrah. Syekh Abdul Fath Al-Karuhi juga berkata, kitab ini juga dibaca di hadapan Syekh Abu Nasr Abdul Aziz dan seterusnya. Terus lagi pergi sini, berkata Abu Muhammad Abdul Jabbar bin Muhammad bin Abdullah bin Abil Jarrah Al-Jarrahi Al-Marwazi Al-Marzubani meriwayatkan kepada kami dengan dibaca kitab hadis ini di hadapannya. Katanya Abul Abbas Muhammad bin Mahbub bin Fudail Al-Mahbubi Al-Marwazi meriwayatkan kepada kami. Lalu Syekh yang thiqah. Itu panjang lagi. Jadi kalau kita tengok di sini yang saya buat ini, nombor 24 dalam sanad saya, Abul Abbas Muhammad bin Ahmad bin Mahbub bin Fudail Al-Mahbubi Al-Marwazi. Ini saya dah bagi, ini meninggal dunia pada tahun berapa-berapa. Beliau menerimanya daripada 25. Mana 25 mata rantai sampai kepada Imam Tirmidzi. Pengarang kitab Jami' At-Tirmidzi sendiri, Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At-Tirmidzi. Meninggal dunia pada tahun 279. Inilah cerita. Jadi daripada saya sampai kepada Imam Tirmidzi ada 25 mata rantai. Jadi Syekh Umar bin Tabarzat yang tersebut tadi nombor 20 di sini. Jadi daripada Syekh Umar bin Tabarzat ni sampai kepada Imam Tirmidzi ada 5. Ada 5 mata rantai. Daripada saya sampai kepada Imam Tirmidzi 25 mata rantai yang kita panggil sebagai sanad itu. Jadi mungkin kita kata yang berkata begini ialah murid Imam Tirmidzi, kata Abu Isa. Seolah-olahnya murid dia yang kata. Murid dia. Jadi murid dia di sini kalau kita tengok di sini Al-Mahbubi Al-Marwazi itu. Iaitu Abul Abbas Muhammad bin Ahmad bin Mahbub bin Fudail. Dia seseorang yang berkata begitu. Ini benda yang kita kena perhatilah. Apa maksud kata berkata Abu Isa? Satu. Yang kedua boleh juga. Jadi baik, kalau kita tengok di sini, kita cari Abu Isa. Di sini, cuba tengok ni. Saya dah sebut dah di sini. Sebab itu kena baca mukaddimah ni perlu. Menggunakan nama panggilan Abu Isa. Imam Tirmidzi guna begitu untuk diri dia. Seseorangnya dia nak orang panggil dia begitulah. Baik, kalau kita tengok. Boleh sesiapa baca? Sila baca. Kita berkongsi sama-sama. Siapa nak baca ni? Di dalam kitabnya, Imam Tirmidzi membangsakan diri dengan nama panggilan kunyah Abu Isa. Sedangkan nama sebenarnya ialah Muhammad. Nama Muhammad sebaliknya digunakan oleh beliau di dalam kitab jami'nya untuk Imam Bukhari. Kalau dia sebut qala Muhammad dalam kitab ni, maksudnya Imam Bukhari.
Padahal nama dia sendiri pun Muhammad. Dia tak guna untuk diri dia. Silakan, teruskan. Sebahagian ulama mengatakan makruh, tidak elok menggunakan nama panggilan Abu Isa kerana terdapat hadis yang melarangnya. Ini antara sebab ni. Ini antara sebab kenapa Imam Tirmizi guna Abu Isa ni. Dia kan tokoh. Dia buat sesuatu tu ada maksud lah. Tokoh hadis. Kan ada hadis yang melarang. Kenapa pula dia pakai? Nampak macam lawan hadis ke macam mana? Dia sikap ulama tu kadang-kadang dia buat tu ada sesuatu. Antaranya ialah hadis. Silakan, teruskan. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah ini. Wabihi qala haddatsana al-Fadl Ibnu Dukain an Musa bin Ali an abihi anna rajulan ibtana bi Abi Isa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Isa la aba lahu. Bermaksud ada seorang lelaki memakai nama gelaran Abu Isa, iaitu bapa Isa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Isa tidak mempunyai bapa. Lihat Isa tidak mempunyai bapa ni syarat kepada Nabi Isa lah. Silakan. Lihat Musannaf Ibnu Abi Shaybah jilid 9 muka surat 113. Ma yukrahu lirrajul an Yaktaniya bi. Itu di bawah tajuk tu lah. Di bawah tajuk tu. Silakan lagi bacakan. Terus. Ibnu Abi Shaybah juga meriwayatkan satu asar dari Umar. Katanya qala haddatsana Al-Fadl ibn Dukain an Abdullah ibn Umar ibn Hafs an Zaid ibn Aslam an abihi anna Umar daraba ibnan lahu ittana bi Abi Isa wa qala inna Isa laysa lahu ab. Bermaksud sesungguhnya Umar pernah memukul seorang anaknya kerana memakai kunyah nama panggilan Abu Isa. Kata beliau, sesungguhnya Isa tidak mempunyai bapa. Jadi itu ceritanya. Jadi Imam Tirmizi sebagai salah seorang tokoh hadis, dia ada tindakan dia nak menyelesaikan masalah ni. Sebab ada nampak larangan di dalam hadis ni, dalam asar ni, apa cerita. Teruskan baca. Beberapa jawapan dan pandangan telah diberikan oleh para ulama tentang kenapakah Imam Tirmizi tetap memakai nama panggilan itu meskipun ada hadis dan asar yang melarangnya. Pertama, Imam Tirmizi tidak mengetahui hadis atau asar itu. Pendapat ini ditolak oleh hampir sekalian ulama, memandangkan kedudukan Imam Tirmizi yang sangat tinggi di bidang hadis. Tidak masuk akal orang yang hebat seperti Tirmizi tidak mengetahui hadis atau asar itu. Kedua, Imam Tirmizi menggunakan nama panggilan ini meskipun ada larangan di dalam hadis. Kerana beliau menganggap larangan itu bukan larangan yang memberi makna haram. Ia hanya khilaf aula sahaja. Khilaf aula ni lebih rendah kedudukannya daripada makruh. Lebih baiklah maknanya. Lebih ringan daripada makruh. Teruskan. Paling tinggi pun ia hanya makruh tanzihi. Jawapan dan pandangan ini juga tidak dipersetujui kebanyakan ulama. Memandangkan Tirmizi terkenal sebagai seorang yang warak dan zahid. Orang yang warak dan zahid pada umumnya tidak akan melanggar larangan Rasulullah SAW walaupun ia memberi makna makruh tanzihi atau khilaf aula sekalipun. Ketiga, nama panggilan ini digunakan juga oleh Tirmizi. Kerana bagi beliau ia tidak makruh berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud yang menunjukkan keharusan menggunakan nama panggilan Abu Isa. Abu Dawud di dalam sunannya malah mengadakan satu bab untuk menunjukkan keharusan penggunaannya. Bab itu begini adanya. Babun fi man yatakanna bi Abi Isa. Bab tentang orang yang memakai nama panggilan Abu Isa. Di bawahnya beliau mengemukakan hadis berikut ini. Wa bihi qala haddatsana Harub bin Zaid bin Abi Az-Zarqa. Haddatsana Abi Qala حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلدتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. Bermaksud, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab telah memukul seorang anak lelakinya kerana memakai nama panggilan Abu Isa. Mughirah bin Khattab juga memakai nama panggilan tersebut. Kerana Umar menegur beliau dengan katanya, Kerananya Umar menegur beliau dengan katanya, tidak cukupkah atau bolehkah engkau dipanggil dengan Abi Abdillah sahaja? Jawab Mughirah, sebenarnya Rasulullah SAW memanggil aku dengan nama panggilan itu. Kata Umar, Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, lainlah cerita baginda. Sedangkan kita pula tidak mengetahui apa yang akan berlaku kepada kita. Selepas itu teruslah Mughirah dipanggil dengan nama panggilan Abi Abdullah sehingga beliau meninggal dunia. Maksud Umar di sini bukanlah membantah Rasulullah SAW dan bukan juga beliau menganggap haram dan bukan juga beliau menganggapnya haram, tetapi sekadar mengesyorkan langkah terbaik untuk Mughirah. Keempat, Imam Tirmizi berpendapat larangan yang terdapat di dalam hadis tadi adalah untuk suatu tempoh atau keadaan tertentu sahaja di permulaan Islam. Ia bukan untuk selama-lamanya. Larangan itu sebenarnya ada kaitan dengan akidah orang-orang Kristian yang mempercayai Nabi Isa mempunyai bapa. Oleh itu, apabila panggilan Abu Isa digunakan, perhatian orang ramai akan tertarik kepada kewujudan bapa Nabi Isa. Keadaan ini seolah-olahnya menghidupkan kepercayaan mereka di samping menentang takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi larangan Nabi menggunakan panggilan tersebut adalah untuk menghapuskan kepercayaan bahawa Nabi Isa mempunyai bapa dan agar tidak terlintas langsung di benak umat Islam bahawa Nabi Isa mempunyai bapa. Setelah kepercayaan ini berjaya dihapuskan daripada pemikiran umat Islam dan teguh pula kepercayaan bahawa Nabi Isa tidak mempunyai bapa, larangan tadi tidak perlu dipakai lagi. Kelima, setengah ulama mengatakan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Shaybah itu tidak jelas melarang penggunaan nama panggilan Abu Isa oleh seseorang. Sabda Rasulullah SAW, Inna Isa la abun lahu. Sesungguhnya Inna Isa la aba lahu. Sesungguhnya Isa tidak mempunyai bapa. Itu selain menyatakan hakikat sebenar Nabi Isa. Ia juga mengandungi unsur gurauan benar baginda. Keadaannya tidak ubah seperti kata-kata baginda SAW kepada orang yang hendak menumpang unta baginda SAW bahawa saya akan menumpangkan awak menaiki anak unta. Orang itu lantas bertanya, bagaimana saya nak naik anak unta? Wahai Rasulullah. Baginda SAW membalas pertanyaan orang itu secara bergurau tetapi benar dengan bertanya kembali, bukankah unta-unta yang ada ini juga anak unta? Lihat Jami' At-Tirmizi di bawah gurauan. Mungkin sekali Sayyidina Umar telah salah faham terhadap gurauan Rasulullah SAW. Disangkanya dengan sabda begitu
Rasulullah mahu melarang orang daripada menggunakan nama panggilan Abu Isa. Keenam, Imam Tirmizi sebenarnya mengetahui bahawa tidak ada satu pun hadis marfu' muttasil dan terang tentang larangan menggunakan nama panggilan Abu Isa. Hadis pertama yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Syaibah tadi mursal. Hadis mursal seperti ini adalah dhaif. Sementara yang kedua pula adalah mauquf. Hadis mauquf seperti ini tidak termasuk dalam mauquf fi hukmi al-marfu'. Hakikatnya diketahui oleh setiap orang yang mempelajari ilmu hadis. Selain itu, di dalam isnadnya terdapat Abdullah bin Umar bin Hafs al-Umari, seorang perawi dhaif. Seorang pakar hadis seperti Tirmizi tidak akan terpengaruh dengannya. Maka perbuatan beliau memakai nama panggilan Abu Isa untuk dirinya patutlah dianggap sebagai satu bantahan secara tidak langsung daripada beliau terhadap hadis-hadis seperti itu. Kan? Inilah di sebalik penggunaan nama Abu Isa. Ni berkata Abu Isa. Kenapa Imam Tirmizi guna kunyah Abu Isa untuk dirinya? Dan yang berkata begini ialah dia sendiri. Ini cara bahasa macam kita katalah seorang anak manja tu dia bangsakan diri dia Yi. Kalau orang Kelantan ni dia jadi gitu. Asri dia panggil Yi. Jadi anak manja tu bila mak dia suruh makan, dia kata Yi tak mahu. Bukan dia cerita tentang orang lain, dia cerita tentang diri dia sendiri. Yi itu maksudnya dia sendirilah. Itu bahasa lembut, bahasa halus, bahasa halus yang memang terpakai dalam mana-mana masyarakat sebenarnya. Jadi berkata Abu Isa ni adalah kata-kata Imam Tirmizi sendiri, dan dia guna kunyah Abu Isa tu ada beberapa maksudnya seperti yang kita baca tadi. Dengan sebab itu saya syorkan peserta-peserta kita ni kalau boleh dapatkan nota tadi, nota mukaddimah ni, sebab dalam mukaddimah ni ada banyak perkara yang perlu kita tahu. Barulah dapat kita selesaikan semua kemusykilan tadi yang saya sebutkan tadi. Kemusykilan tadi kita dapat selesaikan. Ini kenapa Abu Isa dan siapa yang berkata begini. Walaupun ada setengah-setengah ulama mengatakan kitab-kitab dahulu ni sebenarnya yang disebutkan sebagai karangan seseorang itu semuanya diriwayatkan oleh murid dia. Jadi yang berkata Abu Isa ni murid dia lah. Ada juga yang berpendapat begitu. Tetapi kalau kita kata Imam Tirmizi sendiri yang berkata begini, itu pun ada alasannya, ada kewajarannya. Berkata Abu Isa. Jadi perkara tadi kita kena ingat kenapa Imam Tirmizi gunakan untuk diri dia, bangsakan diri dia dengan kunyah Abu Isa. Jadi yang terakhir tadi adalah yang terbaik, pandangan yang terbaik. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir bin Samurah dan Usaid bin Hudayr. Baik, kita tengok. Hadis Jabir bin Samurah diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lain-lain. Jadi hadis ni sahih. Hadis Usaid dan Usaid bin Hudayr. Sebab hadis 81 yang kita baca tadi, hadis itu hadis Bara' bin Azib. Hadis Bara' bin Azib. Jadi Imam Tirmizi sebut di sini ada lagi sahabat lain yang turut meriwayatkannya. Dan Usaid bin Hudayr. Hadis Usaid bin Hudayr diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan At-Tabarani. Ini juga kalau kita baca dalam mukaddimah tadi ada perbincangan tentang dalam bab ini. Wa fil bab an fulan fulan fulan. Wa fil bab an fulan fulan fulan. Ini adalah salah satu keistimewaan kitab Imam Tirmizi. Jarang sekali kita temui penggunaan seperti ini di dalam kitab-kitab lain. Adapun dalam kitab Tirmizi ini banyak sekali. Selalulah boleh dikatakan hampir dalam setiap babnya Imam Tirmizi akan isyaratkan kepada
sahabat-sahabat yang turut meriwayatkan hadis yang dikemukakan oleh Tirmizi sebagai riwayat asasnya. Macam dalam bab ini, riwayat asasnya ialah riwayat Bara bin Azib. Abu Isa berkata lagi, Al-Hajjaj bin Artad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Abdullah, daripada Abdurrahman bin Abi Layla, daripada Usaid bin Hudair. Tadi kan dia sebut Usaid bin Hudair. Mana sanadnya? Di mana? Dia sebut gini, ini sanadnya. Tetapi yang betul adalah hadis Abdurrahman bin Abi Layla daripada Bara bin Azib. Imam Tirmizi komen di sini. Yang ni tak betul, ni tak tepat ni. Sebab dikatakan diriwayatkan daripada Usaid bin Hudair. Sedangkan bukan. Ini sebenarnya kalau sanad ini Abdullah bin Abdullah daripada Abdurrahman bin Abi Layla ni, dia daripada Bara bin Azib. Inilah pendapat Ahmad dan Ishaq. Imam Ahmad kata begitu berhubung dengan sanad ini. Jadi makna sanad Hajjaj bin Artad itu tak kuat lah, tak kemas, tak tepat. Ada kesalahan di situ. Iaitu dia sebut Usaid bin Hudair. Ubaidah Al-Dabbi meriwayatkan daripada Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, daripada Abdurrahman bin Abi Layla, daripada Zil Ghurrah Al-Juhani. Pula Ubaidah Al-Dabbi pula meriwayatkan daripada Abdullah. Ini perawi utama dia Abdullah bin Abdullah. Daripada Abdurrahman bin Abi Layla, daripada Zil Ghurrah pula Al-Juhani. Ini sahabat lain pula. Zil Ghurrah Al-Juhani. Jadi apa maksud Imam Tirmizi sebutkan begini di sini, dalam komentar dia ni. Cuba kita tengok 726. Boleh ada sesiapa nak baca? Silakan, siapa nak baca nota ni? Silakan. Mana peserta-peserta kita? Ramai. Saya nampak ni bilangan ni kurang hari ni. Ramai tak ada ni. Beginilah cara orang-orang dewasa belajar. Ginilah. Silakan, ada siapa nak baca? Mana pun? Saya Maulana. Siapa ni? Arsyad Kasim. Sihat Kak Arsyad? Alhamdulillah. Baru lepas operate Maulana. Oh gitu tak boleh jalan lagi lah. Macam mana? Pakai tongkat. Pakai tongkat. Tapi boleh masuk belajar Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sila baca ni. Sila. Allah Akbar. Kejap Maulana, saya terlepas nota ni. Oh, Allah Akbar. ni tak nampak kat sini ni. Di skrin saya. Saya buka tablet Maulana. Oh, lepas tu tak nampak lah. Allah, terpadam kejap. Boleh pas dekat orang lain dulu Maulana. Saya tengah siapa lagi nak baca ni? Silakan. Mana lagi yang lain? Sila tampil. Saya baca lah Maulana. Siapa ni? Abdul Basir. Abdul Basir. Ya. Silakan. 726 726. Maksudnya ialah hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Abdullah Ar-Razi oleh 3 orang muridnya. 1. Al-A'mash. 2. Hajjaj bin Artad. Dan 3. Ubaidah Ad-Dabbi. Dabbi. Ad-Dabbi. Teruskan. Al-A'mash membawa riwayatnya sampai kepada Al-Bara bin Azib. Hajjaj membawa riwayatnya sampai kepada Usaid bin Hudair. Ubaidah pula membawa riwayatnya sampai kepada Zil Ghurrah Al-Juhani. Imam Tirmizi memutuskan bahawa hadis ini adalah hadis Bara'. Riwayat Hajjaj sampai kepada Usaid dan riwayat Ubaidah sampai kepada Zil Ghurrah Al-Juhani itu tidak betul. Ia disebabkan kesilapan mereka berdua. Demikian juga kata Abu Hatim seperti dinukilkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Al-Ilalnya. Teruskan. Hajjaj walaupun dikatakan oleh sesetengah ulama rijal perawi saduq, namun ia banyak melakukan kesilapan.
Selain itu, dia juga seorang perawi mudallis dan di sini dia meriwayatkan secara al-anah. Ubaidah bin Mu'atib pula seorang perawi dhaif. Riwayat mereka tidak dapat menandingi riwayat Al-A'mash yang terkenal syaqah dan lebih kuat ingatannya berbanding mereka berdua. Jadi Imam Tirmizi nak cerita di sini dua saluran lagi tu tak kuat, bermasalah. Hajjaj bin Artat walaupun dikatakan oleh setengah ulama sebagai perawi saduk. Perawi saduk ni bukan perawi kuat sangat lah. Paling tinggi pun dia perawi hadis hasan. Tapi ramai juga ulama yang mempertikaikan dia sehingga dia ni dianggap sebagai perawi dhaif. Maka hadisnya jadi dhaif juga. Begitu ceritanya. Jadi Imam Tirmizi nak kata sanad ini yang betulnya ialah yang sampai kepada Bara' bin Azib. Bukan yang sampai kepada sama ada Usaid bin Hudhair ataupun tadi Dhil Ghurrah Al-Juhani tadi. Dhil Ghurrah tadi. Itu tak betul. Itu tak betul. Itu maksud komentar Imam Tirmizi. Maksud komentar Imam Tirmizi itu begitulah. Dhil Ghurrah Al-Juhani itu pun tak tepat. Tak tepat. Dia ada masalah di dalam sanadnya. Kerana itulah hadisnya dianggap dhaif. Sebab itulah betul apa yang disebutkan oleh Imam Tirmizi sebelum ini. Imam Ahmad dan Ishaq kata hadis berkenaan dengan masalah ini ada dua yang sahih, iaitu daripada Bara' bin Azib dan Jabir bin Samurah. Itu saja. Adapun yang lain, Dhil Ghurrah Al-Juhani ke Usaid bin Hudhair ke, memang ada di dalam kitab-kitab hadis, tetapi itu tidak sahih. Itu tidak sahih. Itu ceritanya. Kemudian Imam Tirmizi kemukakan pula riwayat Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah, seorang tokoh besar, meriwayatkan hadis ini daripada Al-Hajjaj bin Artat. Mana Hajjaj bin Artat tu ada beberapa orang perawi daripada dia. Salah seorangnya Hammad bin Salamah. Tetapi dia tersalah dalam meriwayatkannya. Jadi Hammad bin Salamah ni tersalah dalam meriwayatkannya pula. Dikatanya daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Layla, daripada ayahnya, daripada Usaid bin Hudhair. Itu pula yang dikatanya. Padahal dia ni tokoh ni, Hammad bin Salamah ni. Tokoh pun kadang-kadang tersalah juga, manusia kan? Manusia. Dikatanya daripada Abdullah bin Abdurrahman. Padahal bukan Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Abdullah Ar-Razi. Ni jadi orang lain ni jadi Abdurrahman ni pula. Bin Abi Layla ni pula jadi ayah kepada Abdullah ni. Padahal Abdullah ni bin Abdullah Ar-Razi. Lepas tu salah di sini satu. Yang keduanya dia riwayatkan daripada ayah dia pula. Ayah dia tu tak betul. Ayah dia tu orang lain. Abdurrahman bin Abi Layla ni bukan ayah dia. Daripada Usaid bin Hudhair. Di sini pula salahnya. Daripada Usaid bin Hudhair. Padahal riwayat Abdurrahman bin Abi Layla itu bukan daripada Usaid bin Hudhair. Daripada Bara' bin Azib. Gitu ceritanya. Sedangkan yang betul adalah daripada Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, daripada Abdurrahman bin Abi Layla, daripada Bara' bin Azib. Ini Imam Tirmizi perbetulkan. Itulah yang menariknya ada di dalam Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi ini. Kita boleh belajar tentang sanad dia. Imam Tirmizi ajar kepada kita bagaimana nak menilai sanad. Nak tahu sesuatu sanad itu betul ke atau tidak betul macam mana. Sedangkan dalam kitab lain tak ada benda macam ni. Inilah istimewanya kitab Imam Tirmizi. Baik, kita ada nota 727 di sini. Siapa nak baca pula tadi? Arsyad tadi tak dapat. Saya pun tenang. Boleh? Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Yang ni di sini. 727. 327. Di sini pula Imam Tirmizi hendak membetulkan kesilapan yang terdapat di dalam riwayat Hammad bin Salamah daripada Hajjaj bin Artat. Beliau meriwayatkan daripada Hajjaj bin Artat daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Layla daripada ayahnya daripada Usaid bin Hudhair.
Dua orang perawi yang berlainan telah dijadikannya sebagai anak dan ayah. Padahal yang betulnya ialah daripada Abdullah bin Abdullah Al-Razi, daripada Abdurrahman bin Abi Laila, daripada Al-Bara' bin Azaid. Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azaid. Bin Azib. Azib. Bin Azib. Tiga kesilapan telah berlaku kepada Hamad bin Salamah dalam mengemukakan isnad hadis ini. Pertamanya, beliau berkata, Hajjaj bin Atta telah meriwayatkannya daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Laila daripada ayahnya. Padahal Abdullah itu bukan anak Abdurrahman bin Abi Laila. Dia adalah Abdullah bin Abdullah Al-Razi. Keduanya ialah dia mengatakan Abdullah telah meriwayatkan daripada ayahnya. Sedangkan ayahnya bukan Abdurrahman bin Abi Laila. Dan ketiganya ialah dia menyampaikan hadis yang diriwayatkannya kepada Usaid bin Hudayr. Sedangkan hadis itu bukan hadisnya. Itu adalah hadis Al-Bara' bin Azib. Kesilapan ketiga ini sebenarnya bukan kesilapan Hamad bin Salamah, tetapi ia adalah kesilapan perawi di atasnya, Hajjaj bin Atta. Hajjaj lah yang telah menyampaikan hadis itu kepada Usaid bin Hudayr. Hajjaj yang bawa, yang kata hadis itu adalah riwayat sahabat Nabi yang bernama Usaid bin Hudayr. Itu pun salah. Jadi kesalahan itu kesalahan guru Hamad bin Salamah. Yang ketiga tu bukan kesalahan Hamad bin Salamah sendiri. Kesalahan Hamadnya pada dua tempat. Kesalahan Hamad pada dua tempat. Itu ceritanya tentang hadis ini, perbahasan tentang hadis ini. Ishaq berkata dalam bab ini ada dua hadis daripada Rasulullah yang sahih, iaitu hadis Bara dan hadis Jabir bin Samurah. Inilah pendapat Ahmad dan Ishaq. Ini yang dua ni sahih. Jadi nak kata tak ada langsung hadis sahih, tidak ada. Termasuklah hadis yang kita baca tadi, hadis 81 tu juga hadis Bara. Itulah hadis Bara 728. Sila baca lagi Arsyad tadi. Pendapat Ahmad dan Ishaq ini diketengahkan oleh Tirmizi untuk membuktikan lagi kesilapan riwayat Hajjaj bin Atta dan Ubaidah bin Mu'tadib Mu'atib dan Ubaidah bin Mu'atib tadi. Apabila dua tokoh itu berkata, dalam bab ini ada dua hadis daripada Rasulullah SAW yang sahih, iaitu hadis Al-Bara' dan hadis Jabir bin Samurah, maka itu bererti hanya hadis daripada dua orang sahabat itu sahaja yang sahih. Yang lain-lain kalau ada pun ia tidak sahih. Itu maksud Imam Tirmizi nukilkan pendapat Ahmad dan Ishaq ni. Diriwayatkan daripada sesetengah ahli ilmu, ini kata Imam Tirmizi lagi, dari kalangan tabi'in dan selainnya. Tabi'in ataupun di atasnya sahabat ataupun di bawahnya, iaitu tabi'in, bahawa mereka berpendapat tidak perlu berwudu kerana makan daging unta. Ini Imam Tirmizi sebut pendapat jumhur ulama. Tapi dia tak kata pendapat jumhur ulama. Dia kata inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan orang-orang Kufah. Orang-orang Kufah itu termasuklah imam-imam seperti Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah boleh dikatakan tidak disebut oleh Imam Tirmizi pendapatnya di dalam kitab ini. Kalau tokoh yang mewakili ulama Kufah yang selalu Imam Tirmizi sebut ialah Sufyan Ats-Tsauri. Jadi di sini kita ada nota 2729. Teruskan lagi Arsyad. 729 telah pun disebutkan sebelum ini bahawa ini juga pendapat jumhur ulama. Lihat nota 722. Bagi penulis, pendapat inilah yang lebih kuat dan ia seeloknya dijadikan pegangan. Antara alasan jumhur ulama dalam menolak hujah-hujah yang menjadi pegangan golongan yang mengatakan memakan daging unta membatalkan wuduk ialah: 1. Hadis-hadisnya dimansuhkan oleh hadis-hadis yang menyatakan memakan atau menggunakan apa yang dimasak, yakni dengan api, tidak membatalkan wuduk.
termasuk juga daging unta. Kerana daging unta juga dimakan setelah dimasak. Jarang sekali ditemui orang yang memakannya tanpa dimasak. Inilah pendapat Syah Waliullah. Kedua, perintah berwuduk kerana makan daging unta itu tidak memberi erti wajib. Ia hanya memberi erti istihbab, iaitu elok sahaja. Berwuduk selepas memakannya tetapi tetap elok dan ia tidak dimasukkan oleh mana-mana hadis yang lain. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Khattabi. Ketiga, wuduk yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis di atas dan hadis-hadis lain seumpamanya seharusnya dipakai menurut bahasa Arab biasa sahaja, iaitu dengan erti membasuh tangan, berkumur-kumur dan sebagainya. Ia tidak semestinya dipakai dengan ertinya menurut syarak. Ini kerana terdapat juga di dalam hadis-hadis penggunaan perkataan wuduk. Wuduk. Menurut bahasa Arab biasa semata-mata antaranya hadis berikut. Barakatut ta'ami wa mil wudu uqabalahu wal wudu wa ba'dah. Barakatul ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Wal wudu ba'dah. Bermaksud berkat makanan ialah berwuduk sebelum dan selepasnya. Itu hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Al-Hakim. Para ulama bersepakat tentang perkataan berwuduk yang tersebut di dalam hadis ini telah dipakai dengan erti bahasanya semata-mata. Memanglah elok membasuh tangan sebelum makan dan selepas makan. Begitu juga dengan berkumur-kumur, paling tidak pun selepas makan. 4. Setengah ulama berpendapat perintah berwuduk selepas makan daging unta adalah sebagai menyatakan kesyukuran atas nikmat Allah yang mengharuskan kembali memakan daging unta kepada umat ini setelah sekian lama ia diharamkan kepada Bani Israel melalui para nabi mereka. Demikian disebutkan oleh Syah Waliullah di dalam Hajjatullah Al-Balighah, jilid 1 muka surat 300. Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri berpendapat perintah itu bukanlah sebagai syariat yang umum untuk semua orang. Ia hanya khusus untuk orang-orang yang terpilih di kalangan umat. Khusus Khawasul ummah. Khawasul al-amal. Semata-mata. Itu pun bukanlah sebagai wajib, hanya sebagai mustahab sahaja. Begitulah. Sebagai mustahab sahaja. Bagi orang yang tidak menganggap hadis-hadis tadi dimansuhkan. Jadi dia kata paling tinggi sebagai mustahab, elok lah kalau berwuduk tu, elok. Itu pun bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang sebab manusia ni banyak peringkat dia. Ada yang kecenderungannya kuat untuk mengamalkan sebanyak mungkin ajaran agama. Ada yang tidak. Ada yang kalau boleh dapat buat yang wajib-wajib saja. Ada juga yang macam tu. Jadi wuduk kerana makan daging unta ni bukan untuk umum lah. Untuk orang-orang yang minat untuk buat sebanyak mungkin kebaikan atau kebajikan yang ada untuk mereka sahaja. Itu pun bukan sebagai wajib, sebagai mustahab sahaja. Begitulah perbincangan tentang bab ini. Alhamdulillah kita telah habiskan hari ini. Bab ke-60. Bab majak fil wudu min luhumil ibil. Dan perbincangan tentang hadis yang ke-81. Dengan komentar-komentar Imam Tirmizi di bawahnya. Jadi kita setakat itulah dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan bab seterusnya. Wallahu a'lam. Kita rehat sekejap kita rehat sekejap seperti biasa dan insyaAllah kita akan masuk semula. Tadi dah bagi nota tadi, saya harap dapat print ataupun macam mana masukkan dalam komputer masing-masing. Jadi kita berhenti dulu setakat itu.
Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak saya nak tanya soalan mungkin yang minggu sebelum ni Maulana. Ya, ya. Pasal Rasulullah SAW ada hadis tu yang Rasulullah sembahyang seorang diri masa lepas jatuh kuda tu kan. Kaki terselip. Jadi saya nak tanya kondisi saya baru ni Maulana masa operation. Saya duduk dalam bilik tu, rumah saya tunggu sekali. Jadi macam mana Maulana, saya solat berjemaah dalam bilik tu dengan saya duduk atas kursi, rumah saya makmum lah. Jadi tak ada pilihan saya nak solat jemaah. Jadi macam mana Maulana? Okey ke sebab pandukan pada hadis tersebut? Kami minta pencerahan Maulana lah. Allah alam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi maksudnya imam duduk, makmum berdiri ke? Ya Maulana, macam tu lah. Rumah saya je, saya dorang dengan dia je. Iyalah. Kalau begitu, kita telah bincangkan hadis kita belum sampai ke situ. Itu yang saya mengajar di Aipaksi. Aipaksi itu dah sampai ke situ. Bab sembahyang jemaah. Bab sembahyang jemaah ada dua pendapat. Satunya pendapat jumhur ulama bahawa kalau imam sembahyang duduk, makmum sembahyang sambil berdiri. Tidak duduk seperti imam. Itu pendapat jumhur ulama. Boleh saja buat begitu. Pendapat Imam Ahmad mengatakan kalau imam sembahyang sambil duduk, makmum pun kena sambil duduk juga. Tapi pendapat jumhur ulama tidak, makmum berdiri. Itu ada nota pun ada dah sebenarnya yang itu. Dan saya telah mengajar bukan terata hadis tetapi Aipaksi di sini. Yang itu secara berhadapan lah, tidak online. Dah ada situ. Boleh saja kita buat. Kita boleh, tidak jadi masalah. Ada lagi yang lain? Silakan. Apa-apa lagi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ardi. Ya, saya nak tanya di luar topik sikit lah. Dalil-dalil yang sahih pasal semayang sunat fajar ni boleh dibuat 4 rakaat. Lepas tu ada kunut. Kalau tak ada, adakah kita dipertanggungjawab kalau kita tengok jemaah surau tu dia buat benda tu tiap-tiap hari, adakah tanggungjawab kita kena tegur tu? Itu saja Maulana. Terima kasih. Oh ya, sunat subuh atau sembahyang subuh tu sendiri, dalam sembahyang subuh tu sendiri. Sunat subuh Maulana. 4 rakaat lepas tu ada maknanya sembahyang sebelum sembahyang fardu subuh tu lah. Ya betul. Oh begitu. Jadi ada yang kata 4 rakaat, ada kunut gitu. Saya tengok sebab ada jemaah surau ni hari-hari dia buat dan 4 rakaat lepas tu buat sekali dengan kunut sekali. Jadi nak tahu ada tak dalil sahih? Tak ada, tak betul tu. Tak betul tu. Daripada mana dia dapat tu cara begitu? Dia sebenarnya sunat subuh, sebelum sembahyang subuh tu hanya 2 rakaat saja. Itu yang sahih. Dan itulah yang terbaik. Tak ada sampai 4 rakaat itu kemudian dengan kunut pula, itu saya pun tak pernah bertemu. Itulah Maulana. Jadi adakah tanggungjawab saya ni untuk tegur dia sedangkan dia ni daripada saya lah. Jadi saya tak aku jadi faham-faham peh-peh lah orang tua ni kan. Pandai-pandai lah cara tu. Cara nak tegur tu, pilihlah cara yang terbaik. Tapi kena tegur lah. Tanyalah secara lembut, dia dapat di mana misalnya. Kita pun nak tahu juga kan. Tetapi setahu saya tak ada cara seperti itu. Kalau kita nak tegur terus boleh kalau dia seorang yang terbuka tapi takut jadi macam lain lah. Jadi pandai-pandailah pilih cara tu. Dengan cara misalnya nak tahu ke dulu. Kemudian kalau dia boleh cerita, okeylah, kita tengoklah, nilailah pula. Kalau dia tak boleh cerita, dia buat sendiri, itu tak boleh, kena tegur lah.
Kena tegur lah. Pandai-pandai lah cara nak tegur macam mana tu. Jadi dia lebih kenal dia tu. Orang jenis macam mana. Jadi kita sesuai dengan keadaan dia lah nak tegur tu. Lagi ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal dari Gombak. Ya. Bab tegur ni kan, kadang-kadang kan dalam WhatsApp kan ada masuk macam yang benda yang pada kita rasa nampak salah. Tapi nak tegur kita tak berani. Bukan tak berani, takut jadi macam satu perbalahan lah. Macam ni macam mana? Sebab Maulana cakap kena tegur. Pada bahasa apa ni saya diam malah nak tegur. Ada sekali tu bila tegur dia jadi satu macam satu perbalahan lah. Macam tu macam mana Maulana? Ke kita perlu tegur ke tak perlu tegur? Kalau kita yakin betul itu salah, kena tegur lah dengan apa cara pun. Sebab itu termasuk dalam amar ma'ruf, nahi anil munkar, itu adalah kewajipan umat Islam. Tapi dengan syarat kita yakin lah yang kita tu betul, kita jelas lah ada hujahnya. Dan yang orang buat tu tak betul, kena tegur lah. Cuma kalau kita bimbang teguran kita jadi macam lain, carilah saluran-saluran yang lain, melalui orang lain ke yang lebih seseorang itu hormati. Mungkin kalau kita sebut dia orang lebih hormat daripada kita sebut pendapat kita sendiri. Orang ni macam-macam kan. Jadi pandai-pandai lah. Tapi dari segi kena tegur tu kena tegur lah. Jangan dibiarkan begitu sahaja. Paling tidak seperti kita dah tahu daripada hadis, paling tidak kita tak terima lah, tak setuju lah. Dalam hati kita paling tidak tak boleh kata redha dengan kesalahan itu. Kalau betul-betul salah lah. Kecuali kalau dalam masalah-masalah semasa mungkin perbezaan pendapat itu lain cerita lah. Kalau dalam bab agama yang jelas, itu yang dimaksudkan. Kalau bab politik misalnya, yang mana boleh jadi macam-macam pendapat tu, saya rasa tak termasuk tu yang tu. Ini kalau dalam bab hukum lah, betul-betul hukum. Kena tegur lah. Sekadar yang termampu oleh kita. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya, Saya Muhammad Kamarudin daripada Kuching. Ya. Saya nak tanya pasal status hadis Sayyidah Fatimah Al-Zahra radhiyallahu anha ni, benarkah dia ni tidak pernah didatangi haid? Dan apakah peranan kita jika kita terdengar ada yang memberi pendapat, bolehkah kita beramal, percaya ataupun dengan status hadis maudhu' ni? Hadis maudhu' yang mana tu? Hadis maudhu' ni macam contohlah kita terdengar macam penyebaran hadis-hadis maudhu' ni, apakah peranan kita mengatasi isu ni? Mana-mana hadis maudhu' lah maksudnya. Ya betul. Yang pertama tadi, Fatimah tidak datang haid itu tidak benar. Bahkan di dalam kita, tak betul. Sebenarnya, memang maudhu', memang palsu lah Maulana. Memang palsu, itu memang palsu. Dia juga dapat anak kan, ada anak. Jadi bila ada anak, secara tabi'inya biasalah, rupa dia mari kotor lah, ada haid lah. Bukan Fatimah saja, Aisyah pun ada dikatakan tidak datang haid dan dia sentiasa dara sepanjang masa. Itu tak benar semua tu. Itu termasuk dalam cerita-cerita palsu. Apabila kita bertemu dengan cerita-cerita seperti ini, tolak sajalah. Jadi peranan kita macam kita dah tahu benda ni palsu, kita nak bagi tahu kawan kita ni, dia kata kita tetap boleh beramal, dia kata. Macam mana kita nak handle situasi macam tu Maulana? Boleh beramal macam mana? Dia kata memang boleh percaya benda ni, dia kata. Tak boleh. Salah tu. Salah, okay, boleh bahaya tu. Dia terdedah kepada banyak sekali bahaya. Baik. Terima kasih Maulana. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Ruslan dari Kuching. Ya. Saya nak tanya berkaitan dengan matan hadis. Apa? Matan hadis. Matan hadis berkaitan dengan Sayyidul Istighfar. Saya tengok ada dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad Al-Bukhari punya. Dia lengkap dengan riwayat lah, lengkap lah. Dia punya matan, ada matan
berbeza dengan matan dalam Fathul Bari Abdullah bin Bas tu. Dengan saya tengok dekat Sky Imam Nawawi pun ada sikit beza lah. Dia punya matan. Contohnya dalam Istifa Saidul Istifa tu Abu Ulaka. Dalam Al-Ka ada Abu Ubizanbi. Tapi kalau dekat Adab Al-Mufrad dia Abu Ulaka ada Abu Ulaka Bizambi. Macam mana tu? Mana? Itu masih boleh diterima lagi macam tu. Berbeza itu kerana perawi yang berbeza dalam periwayatan dia. Perkara yang macam tu masih boleh diterima lagi. Pakailah yang mana-mana pun selagi tidak lari makna dia ya. Jadi kalau kita tengok di situ masih lagi boleh diterima kedua-duanya ya. Boleh diterima. Boleh dipakai kedua-duanya, tak jadi masalah insya-Allah. Mana? Satu lagi soalan mana? Berkaitan dengan perawi Ibnu Mas'ud. Ya. Berkaitan dengan kelebihan surah Al-Mulk Tabarakalladzi tu. Dalam Targhib wa Tarhib Imam Munziri itu dia diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan disahihkan oleh Albani. Dia kata siapa yang baca surah Al-Mulk ni dia akan datang untuk kita kepada dia akan pertahankan kita di alam kubur semua tu. Ya. Macam mana pandangan Maulana berkaitan dengan adakah hadis tersebut dari Rasulullah sedangkan itu Ibnu Mas'ud saja berkata tu. Dan satu lagi hadis saya tengok Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah menamakan itu surah Al-Mani'ah. Minta pandangan Maulana. Ya. Berkaitan dengan surah Al-Mulk. Ya. Yang akhir tadi saya tak dengar. Yang akhir sekali itu ada lagi satu hadis daripada Ibnu Mas'ud juga. Dia kata bahawa Rasulullah menamakan surah tersebut Al-Mani'ah. Al-Mani'ah namanya begitu. Ya, macam mana tu? Sedangkan itu sahabat memang itulah hebatlah. Ini termasuk dalam hadis mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf lah. Hadis mauquf tapi fi hukmil marfu'. Boleh pakai. Walaupun dia tak sebut Nabi sebab seorang sahabat itu dia tidak akan memandai-mandai. Terutamanya benda-benda yang ghaib, tentang perkara ghaib. Mestilah dia dapat tahu daripada Rasulullah SAW juga. Itulah yang dipanggil hadis mauquf fi hukmil marfu'. Ada hadis mauquf yang bertaraf hadis marfu'. Seperti Rasulullah sendiri yang cakap juga. Kita boleh terima begitu. Jadi masalah walaupun dia tak sebut Nabi pun kita kena anggap mesti itu dia terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya sanad dia tersebut. Bila sanad sifat. Jadi saya rasa setakat itu dululah untuk hari ini ya.